Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah para sahabat, orang-orang yang melingkungi kehidupan Nabi kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada siaran kali ini izinkan saya mengajak para jamaah sekalian untuk kita menghayati sekelumit sejarah berkaitan dengan sahabat yang dikenali dengan panggilan Suhaib bin Sinan ataupun disebutkan juga sebagai Suhaib Ar-Rumi. Dipanggil sebagai Suhaib bin Sinan. Ini adalah kerana beliau memang asalnya adalah orang Arab. Tapi kenapa pula penghujung nama beliau Ar-Rumi yang dikaitkan dengan Rom, iaitu suatu empayar kuasa besar yang menguasai kerajaan Rom Timur ataupun Byzantine Empire pada ketika itu. Apakah beliau merupakan orang-orang Rom? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita susuri sedikit sejarah beliau, biografi beliau, siapa beliau sebenarnya. Sedikit pengenalan tentang Suhaib bin Sinan ataupun Suhaib Ar-Rumi ini. Beliau digelar juga sebagai Abu Yahya. Suhaib bin Sinan bin Malik. Malik adalah atuknya, yang mana atuknya ini begitu juga dengan ayahnya, ayah kepada Suhaib. Kedua-dua, iaitu mula-mula atuknya, berpindah dari negara Arab ke Parsi, ke Ninawa. Ninawa adalah suatu kawasan yang dikuasai oleh kerajaan dan empayar orang-orang Parsi. Dan Malik ini, atuk kepada Suhaib, bekerja di istana Raja Parsi. Kemudian setelah retire, kata orang, ayahnya menggantikan, iaitu ayah Suhaib, iaitu Malik itu sendiri, menggantikan atuknya bekerja di istana Raja Parsi. Suhaib pada ketika itu masih kecil, dan pada suatu hari berlakulah serangan daripada orang-orang Rom. Kerajaan Rom Timur ini ingin meluaskan jajahannya. Kita sedia maklum pada ketika itu, hatta di awal-awal perutusan Nabi kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan antara dua kuasa besar ini, kuasa besar orang-orang Rom dan kuasa besar orang-orang Parsi, sering berlaku. Yang mana terkadang orang-orang Rom berjaya mengalahkan orang-orang Parsi, dan terkadang yang lain pula sebaliknya, orang-orang Parsi dapat mengalahkan orang-orang Rom. Maka pada masa itu
orang-orang Rom dapat menawan dan mengalahkan sebahagian kawasan kerajaan Parsi, termasuklah Ninawa, iaitu di mana terdapatnya istana raja. Sehingga kan bila mana penguasaan orang-orang Rom ke atas istana Raja Parsi ini, ramai yang dibunuh. Maka ada riwayat yang menyatakan Suhaib yang pada ketika itu masih kanak-kanak dijadikan sebagai orang-orang tawanan, kemudian dijual sebagai hamba di Parsi sebelum ia dibeli oleh Abdullah bin Jud'an al-Qurashi. Maknanya Abdullah bin Jud'an ini orang Quraisy yang datang ke Ninawa selepas berlakunya peperangan ini, dan ia mendapati Suhaib, seorang kanak-kanak, kelihatannya kuat, cerdas, lalu ia membeli. Maka dibawa Suhaib ini ke Makkah. Riwayat yang lain pula, Suhaib tidak dijual sebagai hamba. Sebaliknya, apabila dilihat Suhaib ini ada berketurunan Arab, berasal dari tanah Arab, maka Abdullah bin Jud'an al-Qurashi, saudagar yang kaya ini, berkenan kepada Suhaib, lalu membawa Suhaib berhijrah meninggalkan Ninawa dan kembalilah beliau ke Makkah Al-Mukarramah. Dan Suhaib mengadakan janji setia dengan Abdullah bin Jud'an. Jadi bermakna Suhaib dalam riwayat yang kedua ini sebenarnya bukanlah dijual kepada Abdullah bin Jud'an sebagai hamba. Sebaliknya beliau ini dibawa oleh Abdullah ke Makkah dan hiduplah beliau bersama dengan Abdullah bin Jud'an, dan disitulah juga Suhaib yang masih muda ketika itu mengikat janji setia dengan Abdullah bin Jud'an. Bila tiba di Makkah, Abdullah melihat Suhaib ini mempunyai potensi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau dilihat sebagai seorang yang cerdas. Maka Abdullah bin Jud'an, seorang saudagar ini, kata orang tu businessman lah, memberi ruang dan peluang kepada Suhaib untuk berniaga kecil-kecilan. Dan Suhaib ini bijak dalam menjalankan perniagaan sehingga Abdullah bin Jud'an memberikan beberapa modal kepada Suhaib, dan akhirnya Suhaib secara kecil-kecilan, peringkat demi peringkat, sedikit demi sedikit memulakan perniagaannya sendiri. Di sinilah sebenarnya kalau kita lihat asal usul Suhaib ini. Mengapa beliau yang walaupun berbangsa Arab dipanggil Suhaib Ar-Rumi? Seterusnya, apakah yang membuatkan Suhaib ini tergolong dalam golongan sahabat yang terawal masuk Islam? Apakah yang membuatkan beliau ini tertarik kepada Islam?
Sebab ketika beliau ini dah mulakan perniagaan di Makkah, maka di waktu itu Nabi SAW mula menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Maka ada riwayat mengatakan Suhaib oleh kerana keterlibatan beliau sebagai seorang peniaga, beliau sering berurusan, berinteraksi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang juga merupakan seorang peniaga. Di samping Abu Bakar, beliau juga sering berinteraksi, berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf juga seorang peniaga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menggunakan ruang dan peluang yang baik ini, orang-orang yang ada connection dengan beliau, yang ada kontak dengan beliau, dipelawa untuk memeluk Islam. Ini usaha yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau dah lebih awal masuk Islam kan? Maka bila mendengar tawaran Abu Bakar, Suhaib yang telah pun mengenali perwatakan dan peribadi serta akhlak Nabi SAW, sudah pastinya tertarik. Dan ini membuatkan beliau masuk Islam. Dengan cara beliau ini turut mendengar ayat-ayat Al-Quran disampaikan, dibacakan oleh Nabi secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka disitulah tertambatnya hati Suhaib kepada Islam. Dan imannya semakin kukuh, bercambah dan bertambah setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertemuan-pertemuan sulit di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah Islam ini secara terbuka selepas 3 tahun berdakwah secara perlahan-lahan, sembunyi-sembunyi, maka Suhaib tidak segan silu menyatakan keislaman beliau, kesetiaan beliau mengikut ajaran Nabi SAW. Dan ini membuatkan orang-orang Quraisy kurang senang. Kerana dasarnya adalah mereka tidak dapat menerima dakwah yang Nabi SAW sampaikan. Dan pada ketika itu orang-orang Islam telah mula sedikit demi sedikit berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka setelah mendapat restu dan keizinan daripada Nabi SAW untuk Suhaib ini berhijrah ke Madinah, maka beliau mula untuk berhijrah. Apabila orang-orang musyrikin mendapat tahu hasrat rancangan Suhaib untuk berhijrah ke Madinah, mereka menghalangnya. Menghalang Suhaib Ar-Rumi ataupun Suhaib bin Sinan ini dari berhijrah. Dan mereka memberi kata dua kepada Suhaib. Suhaib, engkau dulu datang ke Makkah sehelai sepinggang. Ini antara maksud kata-kata mereka lah. Kita sesuaikan dengan lenggok style orang-orang kita lah kan. Kau datang ke Makkah sehelai sepinggang.
tanpa ada apa-apa. Kami benarkan engkau tinggal di Makkah, kata pemimpin-pemimpin Quraisy. Bukan sekadar itu, engkau ingin berniaga, kami benarkan engkau berniaga. Padahal engkau orang luar, bukan orang Makkah. Sehingga perniagaan engkau berjaya. Sehingga engkau menjadi seorang peniaga yang berkeuntungan besar. Maka, jika sekiranya engkau yang telah pun menerima apa yang diseru dan diajak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami berikan engkau salah satu di antara dua pilihan, ataupun istilah kita tu kata dua. Kalau sekiranya engkau tidak berhijrah, tidak berpindah ke Madinah, engkau boleh teruskan kehidupan kau macam biasa. Kau berniaga secara biasa. Tak ada sebarang halangan daripada kami. Tapi, kalau sekiranya engkau tetap ingin berhijrah, maka jangan engkau bawa walau 1 sen pun. Jangan bawa sedikit pun daripada hartamu. Tinggalkan semuanya di Makkah. Sama ada keuntungan yang kamu telah perolehi ataupun modal-modalnya sekali, tinggalkan. Jika tidak, kami terpaksa mengambil nyawamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang dijawab oleh Suhaib Ar-Rumi? Baginya, antara harta dengan keimanan, iman itu lebih berharga. Iman tak dapat dijual beli. Hidayah Allah bila mana datang, itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi seseorang. Maka Suhaib dengan penuh bersemangat dan rendah hatinya, ia mengatakan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang memberi kata dua kepadanya, saya memilih untuk berhijrah. Ambillah segala harta saya. Harta saya tinggalkan. Hatta beliau ketika itu sedanglah bawa orang dulu. Mana ada semua online kan? Bawa cash money kata orang tu. Apa wang harta yang beliau bawa, beliau serahkan kepada orang-orang Quraisy, tinggalkan kepada orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy ini, kamu ambillah. Malah ada harta-harta aku yang masih dipinjam oleh fulan, ia sebutkan. Ambillah daripada mereka harta yang dipinjam oleh orang-orang ini. Untuk itu mereka terpaksa akur. Pemimpin-pemimpin Quraisy ini terpaksa akur untuk membenarkan Suhaib berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kisah hijrahnya Suhaib ini pernah menjadi sebab turunnya ayat di mana pada suatu ketika, iaitu di suasana di Madinah, beberapa sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkongsi kisah Suhaib ini yang berhijrah. Kisah Suhaib berhijrah ini mereka kongsikan kepada Nabi. Dengan mereka katakan, Suhaib tinggalkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Suhaib tidak bersama-sama Nabi dan para sahabat ini, para sahabat yang lain ini. Maka
Bila dah mendengar cerita ini, Nabi SAW terdiam. Kemudian Nabi dalam pada itu memejamkan mata baginda, dan para sahabat yang bersama-sama Rasulullah SAW ketika itu faham. Biasanya kalau Nabi sedang duduk berbicara, tiba-tiba Nabi terdiam, terhenti, Nabi pejamkan mata, kadang-kadang Nabi tunduk, kadang-kadang Nabi mendongak ke langit dan sebagainya. Pasti ketika itu Jibril sedang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sejurus selepas itu, Nabi SAW membuka mata beliau, mata baginda, dan kemudiannya baginda mengatakan, sebentar tadi Jibril telah datang kepadaku dan membacakan ayat ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ayat 207 dari surah Al-Baqarah. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, Tuhan yang amat belas kasihan kepada hamba-hambanya. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tahu pengorbanan yang dibuat oleh hamba-hamba ini. Dan ayat 207, sebahagian ulama, para pentafsir menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan Suhaib bin Sinan ataupun Suhaib Ar-Rumi ini. Maka setelah bersurai, salah seorang di antara sahabat bila mana bertemu Suhaib dan menceritakan kembali apa yang berlaku, serta mereka, iaitu sahabat-sahabat yang bertemu dengan Suhaib ini, membacakan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 207 ini, Suhaib Ar-Rumi terus sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengorbankan dirinya, maknanya ia melebihkan semata-mata keridaan Allah, ia mencari keridaan Allah. Apa yang ada padanya, seumpama Suhaib ini hartanya, ia sanggup tinggalkan. Yang penting adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pengajaran yang cukup besar. Tak mudah orang melakukannya. Suhaib ini, selain daripada kebolehan beliau dalam urusan-urusan perniagaan, ialah orangnya jujur, pandai promotkan barang-barang dan sebagainya kan. Beliau juga seorang yang mahir dalam memanah dan menggunakan pedang. Dan kemahiran beliau ini, kemahiran dalam memanah, kemahiran dalam menggunakan pedang, beliau memanfaatkan kemahirannya ini dalam setiap ghazwah.
Ghazwah maknanya peperangan yang diikuti bahkan dipimpin oleh Nabi SAW. Kecuali ada beberapa peperangan yang Nabi tidak memimpinnya. Jadi beliau memanfaatkan kemahirannya untuk berjuang bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Walaupun beliau tidaklah tertonjol sebagai seorang pemimpin tentera ke, seorang kata orang itu prajurit ataupun tentera yang hebat dan sebagainya, tapi tetap beliau menyumbang segala kemahiran beliau dalam hal-hal peperangan ini. Apabila Rasulullah SAW wafat, kemahiran beliau, sumbangan beliau ini, bakti beliau kepada Islam beliau teruskan, di mana beliau juga terlibat memerangi orang-orang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan semasa Khalifah Umar menjadi Amir al-Mu'minin, menjadi khalifah, pengganti kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat, beliau juga terlibat dalam peperangan demi peperangan, termasuklah peperangan Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ada kita sebutkan, ceritakan dalam siri yang lalu, siaran yang lalu berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Suhaib bin Sinan ataupun Suhaib Ar-Rumi ini ibarat macam balik kampung lah. Tempat di mana beliau mula tumbuh dan dibesarkan. Tapi kali ini datangnya sebagai seorang Muslim yang berjuang demi Islam. Bahkan sewaktu Sayyidina Umar ditikam, kita sedia maklum Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam ketika beliau mendirikan solat subuh, mengimamkan solat subuh berjamaah. Beliau ditikam oleh seorang yang berpura-pura sebagai orang Islam. Orang ini membalas dendam, nak melepaskan geram terhadap Sayyidina Umar, kerana Sayyidina Umar ini khususnya dalam peperangan Al-Qadisiyah sebagai pemimpin, Amirul Mukminin, sebagai khalifah, berjaya menakluki kawasan Parsi. Maka orang Parsi ini secara senyap-senyap ingin membalas dendam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di belakang Umar para jemaah yang mendirikan salat subuh sebagai makmum. Maka ketika Umar ditikam, ia tak dapat meneruskan kepimpinan solatnya, tak dapat terus menjadi imam. Maka ia mengatakan, saya ditikam, kata Sayyidina Umar. Dia berhentikan solatnya dan beliau mengisyaratkan kepada Suhaib untuk memimpin ataupun meneruskan solat berjamaah itu. Maka apabila diisyaratkan seperti itu, Suhaib meneruskan memimpin solat. Ini sebagai pedoman juga kepada kita dalam urusan solat-solat berjamaah. Apabila imam batal, solat belum selesai, maka makmum kebiasaannya lah, kalau orang-orang kita ni kebiasaannya adalah muazzin ataupun Bilal. Beliaulah yang ke depan. Kalau orang mungkin tak terperasan ke apa ke, imam perlu mengisyaratkan. Mungkin ketika sujud ke apa, tiba-tiba imam terbatal. Maka imam berhentikan solat, isyaratkan kepada seseorang, hatta boleh berkata, saya terbatal, tolong teruskan
mengimamkan solat, umpamanya lah dengan berkata, secara berbisik kepada Bilal tu, dan Bilal ni pun meneruskan solat, dan iaitu meneruskan kepimpinan solat itu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun Suhaib ditikam oleh Suhaib meneruskan solat, namun Umar menjelaskan dalam saat-saat sebelum sakrat dan nazaknya, dalam keadaan yang sakit ditikam itu, ia menyatakan, saya meskipun meminta daripada Suhaib untuk menjadi imam, bukanlah bermakna saya melantiknya untuk menjadi khalifah selepas saya. Maka itulah Umar menyenaraikan 6 nama mereka-mereka sahabat-sahabat yang wajar meneruskan kepimpinan umat selepas wafatnya nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah sahabat agung yang kemudiannya meneruskan sisa-sisa hidupnya memilih untuk terus menetap di Madinah. Dan akhirnya pada tahun ke-38 Hijriah, beliau dalam usia 70 tahun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Menghembuskan nafasnya yang terakhir di Madinah, bukan dalam suasana perang, bukan di medan perjuangan, tapi tidaklah bermakna beliau ini meninggal dunianya, wafatnya kurang darjat berbanding dengan sahabat-sahabat yang gugur syahid di medan peperangan. Tidak. Orang yang diakui oleh Al-Quran itu sendiri, orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah, pengakuan daripada Al-Quran ini di surah Al-Baqarah ayat 207 yang dibacakan tadi dah memadai sebagai menunjukkan Suhaib Ar-Rumi ini merupakan antara sahabat-sahabat yang mendapat keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, kita biasa mendengar hadis yang dibacakan oleh asatizah kita, oleh penceramah kita. Hadis-hadis yang sering kali diguna pakai dalam khutbah-khutbah, syarahan-syarahan dan sebagainya. Sifat dan sikap orang mukmin yang sangat mengkagumkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Alangkah mengkagumkan keadaan orang mukmin, orang yang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan dia, semua perkaranya, semua keadaannya, semuanya baik. Walaysa dzak, tidaklah yang demikian itu kecuali li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah keadaan yang semacam itu dapat berlaku ataupun ada pada seseorang kecuali bagi orang beriman. Orang beriman semua segala urusannya itu baik. Semua keadaan yang ia hadapi semuanya baik. In asabathu sarra syakar. Apabila ia didatangi ataupun menerima sesuatu yang menggembirakannya,
yang menyukakannya, syakar, ia bersyukur. Fakana khairan lah, itu adalah baik buatnya. Wa in asabathu dharra sabar, dan apabila ia ditimpa dengan sesuatu kesusahan, sesuatu musibah, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu juga adalah kebaikan baginya. Jika menerima ataupun mendapat sesuatu yang menyenangkannya, dia bersyukur. Jika mendapat sesuatu yang menyukarkannya ataupun sesuatu musibah yang menimpanya, dia bersabar. Kedua-dua keadaan ini fakana khairan lah, baik bagi dia. Hadis ini yang macam kita sebutkan tadi cukup terkenal dan biasa kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pastinya hadis ini mengingatkan kepada kita bahawa yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang kita hayati sekelumit sirah berkenaan dengannya. Diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan ataupun Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, dan semoga sedikit perkongsian ini insya-Allah menjadikan kita ini dapat mengambil pedoman daripada sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta kekayaan boleh datang dan pergi, namun keimanan bila mana dah datang, jangan sekali-kali biarkan ia pergi. Kita perlu menggenggamnya dengan genggaman yang kuat. Jangan kita melepaskannya. Jangan kita biarkan ia pergi. Sebab kita khawatir bila dia pergi, kemungkinan dia takkan kembali lagi. Sedangkan harta, kalau habis hari ini, boleh diusahakan esok hari. Maka itulah antara petunjuk yang dapat kita raih daripada sirah Suhaib Ar-Rumi ataupun Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas keperhatian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.